Sebahagian jambatan utama kota Baltimore di Amerika Syarikat runtuh selepas sebuah kapal kontena yang berdaftar di Singapura merempuh salah satu tiangnya. Inilah detik ketika sebahagian jambatan Francis Scott Key di Bandar Baltimore runtuh. Menurut Jabatan Bomba Baltimore, beberapa kenderaan termasuk sebuah traktor terhumban ke Sungai Petapscombe dan usaha sedang dijalankan bagi mencari sekurang-kurangnya 20 mangsa. Namun usaha menyelamat mungkin dihambat cuaca sejuk di bawah sifar darjah Celsius dan jarak penglihatan yang terhad. Insiden tersebut disifatkan sebagai satu naas besar-besaran. Data pengesanan kapal LSEG menunjukkan sebuah kapal berdaftar Singapura The Dali berada di samping jambatan itu apabila insiden berlaku dan syarikat perkapalan Synergy Marine Group sudah pun mengesahkan kapal miliknya itu terlibat. Tambahnya, semua anak kapal dipercayai terselamat. Di dalam negeri, satu tinjauan yang dilakukan sepanjang 2 tahun mendapati jumlah pengguna vape atau produk tembakau yang dipanaskan (HTP) semakin meningkat. Ini termasuk mereka yang kerap atau kadangkala merokok dan juga mereka yang tidak merokok. Antara sekitar 6,000 orang yang ditinjau, jumlah pengguna vape meningkat dari 4% pada hujung 2021 kepada sekitar 5% Disember lalu. Sementara itu, jumlah pengguna vape di kalangan bekas perokok juga naik kepada hampir 8% daripada sekitar 6% dalam tempoh yang sama. Bagi mereka yang hanya menggunakan vape, alasan utama mereka berbuat demikian adalah bagi mengurangkan amalan merokok. Jika kesihatan merupakan faktor bagi perubahan ini, seorang pakar memberi amaran, kesannya mungkin lebih teruk. E-cigarette also contains nicotine, but it contains a lot of chemicals which you don't know what's inside because the e-cigarette industry is unregulated. We have seen patients who develop severe lung inflammation, required ICU stay, oxygen, and then steroid therapy, and we could not find a cause for his lung inflammation. The only thing that we found was that he was vaping, and we assumed that this probably vaping led to this problem. Dalam pada itu, 4 persatuan perdagangan melancarkan satu kempen anti-vape di mana para pemilik kedai kopi dan kedai runcit akan menampal pelekat bagi mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan vape. Memiliki, mengguna atau membeli vape membawa denda maksimum $2,000 di sini. Menteri Bertanggungjawab Perhubungan Antarabangsa bagi Parti Komunis China mengadakan pertemuan dengan kedua-dua timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Heng Swee Keat hari ini. Encik Liu Tian-Tao sedang melakukan lawatan selama 4 hari ke Singapura bagi mengukuhkan hubungan dua hala. Beliau disebut-sebut bakal dilantik Menteri Luar China yang seterusnya. DPM Wong yang juga Menteri Kewangan Singapura menyambut Encik Liu di pejabat kementeriannya The Treasury. Semasa pertemuan, mereka melahirkan rasa optimis mengenai hubungan dua hala yang terus berkembang memberi manfaat bukan sahaja kepada Singapura dan China tetapi rantau ini juga. Kedua-dua pihak turut membincangkan peri pentingnya sistem perdagangan berbilang hala yang terbuka dan bersandarkan kepada undang-undang. Dalam pertemuan Encik Liu bersama Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat, mereka sepakat kedua-dua negara perlu belajar daripada satu sama lain walaupun terdapat perbezaan saiz dan konteks sosio-ekonomi. Kedua-dua pihak juga boleh bekerja rapat bagi memupuk kerjasama lebih erat dengan rakan kongsi serantau dan antarabangsa untuk menangani cabaran bersama seperti perubahan iklim. Mereka juga membincangkan kepentingan penglibatan rakyat, tadbir urus yang baik dan pelaburan dalam sumber manusia dan institusi. Mantan Pengarah Urusan Penguasa Kewangan Singapura MAS, Ravi Menon, dilantik sebagai Duta bagi Tindakan Iklim Singapura yang pertama. Menurut Pejabat Perdana Menteri, pelantikan ini berkuat kuasa mulai 1 April. Encik Menon akan mewakili Singapura di platform tindakan iklim peringkat antarabangsa. Beliau juga akan membantu SME tempatan merebut peluang ekonomi rendah karbon. Semasa berkhidmat di MAS, Encik Menon membantu usaha merapatkan jurang dalam pembiayaan iklim. Beliau juga membangunkan huraian bagi negara-negara serantau beralih ke arah projek-projek hijau. Encik Menon turut mempengerusikan jawatan kuasa antarabangsa bagi pembiayaan hijau.